Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda Awani versi 6 negeri memilih. Kurang 6 hari lagi untuk kita menuju ke tarikh 12 Ogos, tarikh pengundian untuk di 6 negeri ini berlangsung. Dan sudah pasti isu dan juga kempen akan masuki pecutan terakhir dalam 2-3 hari lagi. Tapi ini adalah pilihan raya negeri. Sejauh manakah isu-isu setempat, isu-isu tempatan, isu di negeri anda masing-masing diangkat dengan sebaiknya? Sehingga ke hari ini kita masih lihat bahawa kempen-kempen oleh parti-parti yang politik baik di belah PH Barisan Nasional dan juga di belah Perikatan Nasional masih lagi menjurus kepada isu-isu nasional dan tidak dapat dinafikan menjurus kepada isu-isu yang menyentuh kepada 3C. Bagaimanakah itu memberikan satu respon dan juga mengangkat ataupun mengajak pengundi-pengundi untuk keluar mengundi akhirnya nanti? Justru itu, Bersih bersama dengan Astro Awani tampil dengan inisiatif Vote Local untuk memastikan isu ini diatasi, isu ini dapat ditangani dan juga dapat mengajak lebih ramai mereka untuk mengundi. Saya bersama dengan anak-anak muda hebat pada tengah hari ini ataupun pada malam ini. Saya perkenalkan tetamu saya. Pertamanya, pegawai program dari Bersih, Lavania Dharma Lingam bersama dengan kita malam ini, dan kita turut ditemani oleh Ahmad Farhan Rosli, pelajar ataupun Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM. Terima kasih Farhan, terima kasih Lavania kerana sudi bersama kita. Lavania, saya tanyakan terlebih dahulu. Saya membukakan topik bahawa kita melihat kepada kempen pada hari ini masih lagi menjurus kepada isu-isu nasional berbanding dengan isu-isu lokal yang sepatutnya diletakkan sebagai satu keutamaan dalam pilihan raya negeri pada kali ini. Mari kita lihat justifikasinya kita tampil dengan kempen Vote Local ini. Kerana akhirnya kita mahu partisipasi rakyat secara menyeluruh untuk keluar mengundi beramai-ramai pada 12 Ogos nanti. Silakan, Lavania. Thank you, Zul. I think kempen vote local ni sangat penting sebab kami tak boleh lupa that pilihan raya negeri adalah untuk isu-isu lokal, isu-isu tempatan dan bukan sebenarnya isu-isu nasional. Itu PRU yang dah lepas dah. Dan walaupun banyak parti politik kempen atas big names, leader, prime minister, tapi kebanyakan isu ni isu yang di community kami. One thing that banyak orang lupa is that ADUN ada banyak kuasa dalam lantikan ahli majlis. So kalau ADUN you baik, dia akan lantik ahli majlis yang baik. Dan tempat-tempat ni yang ada banyak masalah lokal, tanya runtuh, isu perniagaan susah, lubang dalam jalan. Inilah isu yang kita sepatutnya tengok sebelum kami pergi untuk keluar dan mengundi. Isu kempen Vote Local ini, bagaimana kita nak jalankan? Apa the big idea behind it? So the big idea adalah untuk connect pilihan raya negeri ni dengan isu tempatan, oleh sebab negeri akan handle isu lokal macam tanah, perniagaan, klinik kesihatan. So kami nak return balik this kaitan of pilihan raya negeri dengan isu-isu tempatan itu. So itulah sebenarnya vote local. Dan juga dalam masa sama, akhirnya isu-isu ini dapat diangkat dan kita ada semangat yang lebih untuk keluar mengundi nanti. Farhan, anak muda yang berada di perantauan khususnya inilah kelompok yang kita mahu gerakkan untuk pulang ke tanah tumpah darah mereka, tempat mereka mengundi nanti. Farhan nanti mengundi di Don Selinsing, di Pasir Putih, dan kebanyakan kalau kita lihat dalam konteks pilihan raya negeri di Kelantan khususnya, ramai perantau-perantau di luar. Namun tapi ada juga yang mengatakan bahawa isu-isu setempat itu perlu diangkat dengan sebaiknya, daripada isu air, sampah sehinggalah kepada perparitan dan juga jalan raya. Adakah itu yang Farhan nampak berlaku pada hari ini ataupun masih lagi isu-isu besar yang dimainkan, dan sejauh mana kita mahukan isu-isu lokal ini diangkat? Pertama, terima kasih Asrawani, sahabat saya Lavania dan Zulfitri. Ini kali pertama saya bersama Zul di Asrawani, walaupun kerap kali dipanggil oleh Awani. Pada kawan-kawan pengundi, terutama generasi muda yang sebenarnya mewakili lebih kurang 661,905 orang pengundi, which is bagi saya jumlah yang sangat besar pada PRN 6 negeri ini. Soalan tadi jelas. Kita kena faham dalam konteks negara demokrasi ini kita ada sistem federalism. Kalau kita belajar
Sistem federalism ini ada kebertanggungjawab kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Namun PRN ini harus kita lihat sebagai suatu peluang kepada para pengundi terutama di negeri-negeri masing-masing untuk memilih pilihan yang baru. Ini saya tengok memilih pilihan yang kemungkinan ketika election lepas mereka buat pilihan yang tidak sepatutnya, yang berlainan, dan kali ini mereka nak buat pilihan yang berlainan. Saya setuju apa yang disebut oleh Lavania tadi. Dalam senarai-senarai bidang kuasa negeri ini juga ada berkaitan dengan air, berkaitan tanah dan sebagainya. Contohnya ada beberapa negeri, saya sebutlah contohnya Kelantan, ada isu masalah air. Isu apa lagi, ketidaksampaian pengangkutan. Jadi perkara-perkara ini adalah ruang untuk rakyat-rakyat di negeri Kelantan, terutama orang muda, untuk membuat perubahan. Kerana di Kelantan dilaporkan ada hampir 96,513 pengundi muda, which is bagi saya adalah satu jumlah yang agak besar, di mana keseluruhan pengundi di Kelantan adalah sebanyak 1.4 juta. Jadi bagi saya ini ruang untuk mereka melihat isu di peringkat negeri masing-masing, tetapi tidak dapat dinafikan juga peranan isu-isu nasional itu juga mempengaruhi pola pengundi di negeri masing-masing. Apapun bagi saya, dalam konteks PRN ini tak dapat tidak anak muda kena balik mengundi. Ada yang cakap tak boleh balik lah, tak adalah. Buat pelajar universiti tiada alasan lah untuk pengetahuan semua. Pelajar universiti tengah cuti semester sekarang. Jadi kecuali ada beberapa universiti lagi yang belum habis peperiksaan, tetapi hampir ke semua universiti di Malaysia ini berada dalam cuti semester. Jadi tak ada isu kata tak boleh balik lah dan sebagainya. Tapi Farhan, kalau misal katanya pelajar universiti satu perkara, tapi kalau perantau-perantau yang bekerja di luar negeri masing-masing, yang bekerja dari sektor e-hailing sehinggalah kepada yang berniaga dan juga masih lagi makan gaji, sejauh manakah sebenarnya kalau orang politik memainkan isu-isu setempat, mereka ada manifesto di tempat mereka sendiri, DUN sendiri, itu adalah daya penarik yang paling kuat sekali untuk anak muda ini pulang mengundi. Ataupun bagaimana pada pandangan Farhan? Saya nampak dalam dua sudut pandang yang berbeza. Yang pertama adalah sekarang ini kita berada dalam fasa di mana terutama di beberapa negeri di Pantai Timur dalam keadaan peluang pekerjaan yang bukanlah terhad, mungkin belum mencukupi mereka mengambil keputusan untuk keluar daripada negeri masing-masing. Jadi apabila mereka pulang untuk mengundi, dan ia adalah suatu pengharapan untuk mereka pulang untuk mencari rezeki dan menyumbang bakti kepada negeri masing-masing, di mana apabila mereka memilih kerajaan yang lebih efektif, kerajaan yang lebih ada keinginan untuk membuat perubahan dalam aspek ekonomi, saya tidak langsung saya rasa peluang-peluang pekerjaan baru akan dibuka. Jadi ini memudahkan mereka, tidak lagi perlu merantau. Macam saya sendiri pun terpaksa merantau keluar kerana belum ada keyakinan peluang pekerjaan yang ada di Kelantan. Dan yang kedua adalah ini soal survival kita juga. Kerana sekarang ini dimomokkan oleh orang politik soal kestabilan. Jadi rakyat juga harus menjadi aktor utama ke arah bagi menyumbang kestabilan itu, iaitu kestabilan ekonomi. Orang politik nak cakap soal kestabilan politik itu bidang mereka lah. Dia rakyat kena bersama-sama untuk membina kestabilan ekonomi di lokaliti kita masing-masing. Sebab itulah pandangan saya, walaupun PRN negeri ini tertumpu kepada 6 negeri, tetapi isu-isu nasional juga akan memainkan peranan kerana kecekapan kerajaan untuk tidak menanaktirikan ke negeri-negeri tertentu ini pasti juga akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Lavanya, itu cerita mengenai politik, tapi hakikatnya apa yang ingin disampaikan oleh Bersih juga, saya ingat apabila saya menembual Profesor Dr. Wong Chee Huat, kata beliau, PRN ini ialah peluang anda beli satu, anda dapat satu barang free. Maksudnya seperti Lavana katakan tadi, kita mengundi satu ahli Dewan Undangan Negeri dan kita akan dapat ahli majlis yang dapat dipilih nanti juga datang daripada parti politik itu. Dan itu akan memberikan refleksi kepada apa yang bakal berlaku kepada jalan raya anda, longkang sampah sehinggalah kepada kemudahan untuk mendapatkan perkhidmatan daripada PBT.
Bagaimana kita nak nampak daripada aspek itu rakyat cakna mengenai perbezaan antara isu yang perlu ditangani di peringkat Dewan Undangan Negeri dan isu polisi yang lebih besar di peringkat parlimen, di peringkat pembuat dasar. Sejauh manakah Bersih dan juga Esok Awan dalam masa sama bertanggungjawab untuk menolak ataupun memberikan justifikasi kepada idea itu untuk vote lokal ini? So I think it's important to know that if you don't come back to vote for the local issues in your area, your family will be affected. Dan Bersih nak wants to highlight that this is important for us because we are so used to the rhetoric of orang politik that we forget that these are actually the local issues and that the power that the ADUN has over your Ali Majlis and your local councils. Like my fellow panelists mentioned, when you vote, when they choose a good Ali Majlis, you will get a good representation of your local issues will be well addressed. I vote in Kajang, and there are a lot of local issues that I'm unhappy with. The incumbent is not running now. So now we have 3 new faces to look forward to. And when we choose, we have to choose based on the manifesto that each candidate has released. And I'm quite happy to see that 2 of our candidates have released local manifestos for Kajang itself. So I hope that all the other candidates in the other DUNs are doing similarly and that people can look at these manifestos when they make their decision on the 12th of August. Lavanya, bagaimana kita melihat bahawa peratusan keluar mengundi untuk pilihan raya negeri agak kecil atau sebenarnya kecil kalau dibandingkan pada pilihan raya negeri di Melaka, di Johor, malah juga di Sarawak. Malah pilihan raya umum yang lalu juga persentase itu agak sedikit walaupun pertambahan pengundi yang begitu ramai. Bagaimana naratif sebenarnya kita perlu menolak mereka yang digelar sebagai PAMU, Parti Aku Malas untuk Undi ini untuk sama-sama berpartisipasi. Kerana akhirnya ketika pertentangan politik sangat kuat, naratif politik sangat kuat, hanya orang yang terlibat dengan politik sahaja yang betul-betul menentukan masa depan kita. Mereka yang berada di tengah-tengah, yang tidak bersuara, yang bergelar PAMU ini akan menyerahkan nasib kepada mereka. Justru bagaimana pentingnya untuk kita katakan bahayanya untuk mereka tidak keluar mengundi nanti, Lavanya. Kerana itu juga sebahagian daripada kempen vote lokal ini. Ya. Kami kena acknowledge lah. Banyak orang tak ada banyak knowledge tentang sistem politik kami. Sistem federalisme memang sangat confusing. And this is not something that is taught in school. In the long term, kerajaan mesti adakan education dalam sekolah untuk pelajar-pelajar, untuk mereka belajar tentang the differences in each di peringkat satu-satu. But in the short term, saya dengar banyak retorik orang cakap, what's the point of me going back to vote when my MP is going to win anyway, or my vote will not make a difference, I'm just one person. Saya nak bawa satu example saya tengok di GE14 di Tasik Gelugur, seat Tasik Gelugur. The incumbent won with a very, very small majority. Dan itu ialah 81 votes. So those 81 people yang balik, they made such a huge difference. And the 81 people who did not come back or who malas untuk undi untuk opposition candidate or the candidate that was running against him, they lost out. So Datuk Shahbuddin Yahya won by 81 votes, and that's how much a difference your vote can make. So just remember that before you come out, when you're coming out to vote. Farhan, sudah pasti perkataan tak payahlah balik mengundi, mungkin akan kita dah seronok dah dengan apa yang ada, ataupun kita akan mengatakan bahawa kawasan saya mesti akan menang kepada parti tertentu kerana kempen diorang kuat, sentimen sekarang kuat. Bagaimana kita nak mengatakan bahawa undi anda, mungkin anda bukan ahli politik, mungkin tidak join NGO tertentu yang dibiayai juga oleh parti-parti politik khususnya. Bagaimana kita nak mengatakan bahawa
anda adalah sebilangan besar yang menentukan masa depan ini dan anda lah yang paling berkuasa kerana anda yang bakal menyebabkan bahawa apa sahaja naratif politik yang dimainkan pada hari ini silap kerana anda yang menjadi pamu ini, yang menjadi berada di tengah-tengah ini ada kuasa yang lebih besar daripada mereka yang menggotai parti. Kadang-kadang Ah, orang muda ni tak tahu kuasa mengundi ni kuasa besar. Kadang-kadang dia ingat boleh apa mengundi, dah lah kena beratur. Itu sebab kalau kita perasan sebenarnya masa election lepas, pilihan raya umum lepas, saya tengok yang beratur awal ni orang muda. Yang beratur yang saluran yang cepat beratur ni orang muda sebab tak ramai beratur. Jadi sebab saya saluran 4 tak silap saya. Jadi memang tak perlu beratur seperti mana saluran 1. Saya kena tunggu ayah saya lama untuk menyelesaikan proses pengundian. Sebab kita belum sampai di tahap keterujaan yang sebenar orang muda untuk keluar mengundi. Tapi kepada rakan saya orang muda, kadang-kadang kita duduk bising, terutama isu di lokal kan, isu di peringkat Dewan Undangan Negeri di negeri kita. Longkang tersumbat, PBT tak kutip sampah. Itu kita kena salahkan kita sebab kita tak menggunakan kuasa yang kita ada untuk keluar mengundi dan membuat pemilihan yang terbaik. Sebab itulah bagi saya, bagi kita orang muda ini, kita tidak boleh melihat kuasa undi itu kuasa yang kecil. Kerana dengan kuasa undi itulah yang akan mempengaruhi dalam konteks negara ini harga barang, yang akan mempengaruhi beasiswa pendidikan, subsidi pendidikan dalam konteks negeri, yang akan mempengaruhi kerajaan negeri yang lebih efektif, kerajaan negeri yang memikirkan soal pelaburan, kerajaan negeri yang memikirkan bagaimana nak menyelesaikan jalan sesak setiap kali nak balik raya. Saya balik Gitu. saya pernah kena 14 jam Kelantan ke Kuala Lumpur. Jadi saya merasai keperitan itu. Jadi kita kena memanfaatkan perkara ini saudara sekalian. Maknanya anak muda jangan lagi kita teragak-agak aku mengundi ni boleh dapat apa. Tidak. Kita mengundi kita akan dapat jalan yang baik. Kita akan dapat PBT yang lebih efektif. Kita akan dapat pembuat dasar undang-undang negeri yang lebih efektif. Dan juga kita akan dapat apa yang kita inginkan, iaitu kesejahteraan negeri dan negara kita. Tapi Farhan, hakikatnya saya bertemu dengan rakan-rakan yang tak berapa muda seperti saya dan masih lagi muda. Mereka kata, kan bulan 11 hari itu dah mengundi, ini nak mengundi apa lagi? Ini soalan mereka yang tidak terdedah. Kedua, mereka mengatakan bahawa letih dah mengundi ni kerana parti politik ni asyik gaduh. Ketiganya, mereka akan kata bahawa, aku tak tahu aku suka siapa. Mereka kata, semuanya sama. Justru mereka mengambil keputusan untuk berdiam sahaja. Mengapa ini boleh dikatakan satu bara sebenarnya? Kerana tidak berpartisipasi. Kadang-kadang kita bercakap soal demokrasi, tapi kita lupa untuk bercakap soal pendemokrasian demokrasi itu sendiri. Iaitu memastikan suasana demokrasi ini dirasai oleh segenap rakyat. Demokrasi ini menjadi diskusi ataupun perbincangan yang elit di kalangan mereka-mereka yang minat. Sebab mereka melihat demokrasi ini benda yang tidak penting. Demokrasi ini tidak memainkan peranan dalam menaikkan pendapatan mereka dan sebagainya. Apapun, ada tiga perkara yang kita kena lihat. Kita berhadapan dalam suasana kita tidak ada ruang undang-undang yang membolehkan proses pengundian itu berlaku selari, iaitu PRN dan juga pilihan raya di peringkat parlimen dan pilihan raya di peringkat Dewan Undangan Negeri itu sekali. Sebab kebiasaannya dulu sebelum ini kita mengundi 2 kertas, tapi sekarang ni kita mengundi 1 kertas. Itu bahasa mudah. Yang kedua, saya lihat mereka ini kadang-kadang fed up. Macam Saudara Zul sebut lah, aku undi pun muka ni je menang. Itu masalah dia. Kerajaan ni je menang, tak ada perubahan. Tak apalah, tak payah mengundi. Ini saya hadapi sendiri masa saya ke Sarawak tahun lepas. Tak perlulah mengundi, dah tahu dah siapa menang. Jadi kadang-kadang pembangkang tidak boleh, ini kita kutuk pembangkang pula kan. Pembangkang tidak boleh hanya mengkritik dasar-dasar ataupun apa yang telah dibuat oleh kerajaan sekarang. Mereka harus menawarkan tawaran yang lebih baik dan memberi kepercayaan kepada rakyat. Dan yang ketiga, tidak mereka yang dipilih selepas ini kena perform.
Kalau tak, rakyat takkan percaya kepada orang politik ni. Sembang lebih dekat pentas ramah. Dulu kata nak lawan rasuah. Sekarang ni Itu perbualan-perbualan yang sentiasa akan menjadi persepsi dan juga keresahan rakyat. berlaku. Jadi perkara ini sebenarnya mengganggu terutama orang muda. Tetapi ada juga satu kelompok segmentasi orang muda yang terperangkap. Kadang-kadang mereka tidak tahu. Kadang-kadang mereka hanya mengikut. Jadi segmen-segmen ini harus ada proses pendemokrasian demokrasi yang tuntas. Saya tidak setuju sekiranya kita mengambil pendekatan untuk menambah silibus dan sebagainya. Ruang-ruang demokrasi yang ada ini sudah ada. Jadi peranan civil society, guru-guru di sekolah itu penting bagi memastikan proses pencerahan berkaitan demokrasi Malaysia ini terus berjalan. Lavanya, kita melihat kepada, saya rasa antara sejarah yang perlu ditulis dan juga diletakkan dalam lipatan sejarah negara ialah pada PRU 2018 ketika mana rakyat Malaysia keluar mengundi kerana mahu mengundi dan juga melakukan sesuatu bukan kerana totokan ataupun kepada kelebihan untuk memilih parti mana, tapi kerana mahu menyelamatkan Malaysia dan sebagainya. Pada tahun 2018 itu, justru itu ada undi 18, ada mereka yang menggerakkan usaha solidariti untuk peluang mengundi dan juga mengumpulkan undi-undi daripada luar negara. Itu satu semangat yang ada di kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira lapisan masyarakat dan lapisan kaum. Justru bagaimana kita mahu membawakan semangat itu dalam konteks pilihan raya negeri ini? Adakah grup ataupun semangat yang sama sudah pudar kerana permainan politik, ahli politik, ataupun masih lagi ada harapan-harapan itu untuk kita gerakkan dan untuk memastikan bahawa mereka ini dapat keluar mengundi pada 12 Ogos nanti, dan apa kita dapat lakukan di social media khususnya untuk menyuburkan perasaan teruja untuk keluar mengundi nanti? Ini adalah isu yang susah sikit. Memang kami akan menarik sangat dengan isu besar-besar dan senang untuk kami keluar. Tapi untuk isu-isu tempatan, okeylah longkan tersebut keluar undi akan berubah ke? Saya tak boleh tengok kaitan itu. So I think what's important is that selepas calon-calon has won the election, mereka nak ada constant communication dan engagement dengan grup-grup local groups and local NGOs juga, so people can see what are the changes that are happening. Then in the next election they will think, okay, kan ada perubahan kalau saya undi untuk orang yang paling sesuai, but that's in the long term. In the short term, what we can do is go online, publicize about your calon, publicize about your issues, tag your calon online, tulis tentang isu-isu yang penting kepadamu. Example, tidak cukup tempat bersenam, tak cukup pokok dan jalan terlalu panas. There's no issue too small. And if it's something yang kami orang Malaysia, we are very motivated by the negative. If something is not going well, kami mesti akan keluar and complain about it. So use that energy lah, use it in this election, write about it and then motivate your fellow neighbours untuk keluar juga atas isu ini. That's one way we can use social media. Dan adakah motivasi pada, kalau saya mengambil contoh 2018 itu, adakah motivasi itu sukar untuk diulangi? Kerana hakikatnya di peringkat tempatan kita berdepan dengan isu yang pelbagai dalam tempoh 5 tahun ini. Kita dihambat COVID-19, kita dihambat dengan isu kemiskinan, bandar khususnya, dan juga isu banjir dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak menggerakkan, ya kalau itu negativiti yang perlu diselesaikan, bagaimana itu dapat disalurkan kepada perkara yang positif untuk mereka keluar mengundi? Apa hashtag yang perlu dan bagaimana vote lokal akan berperanan dengan sebaiknya? To sell the positive would be up to the candidates. The candidates really have to show what they can offer to the communities. And we have to remember that isu tempatan adalah isu yang if our communities are not good, it can, or if our communities are already okay, it can be much better. Our aduns can be doing much more to increase the culture in the area, the understanding between different communities, the environment. There is a lot more that can be done to better our areas. So I think that is the positive that we can look towards. And hashtag vote local will really help to to remind everyone that PRN 6 ni is really about tempatan dan bukan about isu nasional. Walaupun isu nasional berputar-putar dan menjadi motivasi yang besar, tapi akhirnya
isu tempatan perlu diangkat sebaiknya kerana ini adalah platform dan juga pentas pilihan raya negeri. Ianya lebih spesifik. Kalau cerita mengenai longkang, sampah dan sebagainya bukanlah satu isu yang terlampau kecil untuk diselesaikan, dan itu juga menuntut penjelasan dan juga kerja oleh mereka yang bakal dipilih pada 12 Ogos nanti. Tapi akhirnya nanti kitalah yang berperanan untuk keluar mengundi, untuk mengekal ataupun mengubah ataupun membaiki apa yang sudah dikatakan baik itu dapat ditambah baik. Itu tugas kita pada 12 Ogos nanti. Terima kasih Fahad, terima kasih Lavanya kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Semoga kata-kata anda memberikan motivasi kepada rakan-rakan kita di luar sana untuk keluar mengundi nanti. Terima kasih kepada anda yang menonton. Vote Local ini salah satu inisiatif untuk anda menggalakkan sanak saudara, adik-beradik, kawan-kawan, jiran anda untuk keluar mengundi. Tidak ada undi yang kurang ataupun yang tidak berkualiti di 12 hari bulan nanti. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.